Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah dapat sama-sama kita teruskan kelas kafah kita pada hari ini, iaitu subjek fiqh. Okay? Untuk tahun 6 subjek fiqh. 1 dengan 5 namanya dipanggil ibadah. Tapi untuk tahun 6 fiqh. Okay? Okay, InsyaAllah fiqh sebenarnya tajuknya tak banyak. Ada 6 saja. 6 ibadah. Okay? 6 jenis ibadah, walaupun 6 tapi penerangannya ada beberapa ibadah tajuk penerangannya sangat agak panjang. Okey, tapi sebelum tu bagi memberkati kelas kita, sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu Taala untuk Allah mudahkan diri kita untuk menerima ilmu yang insya-Allah yang akan Ustaz sampaikan pada hari ini. Kita datang semua, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Kita ada 6. Kita teruskan subjek kita. Itu kita ada 6 tajuk untuk subjek. Okey, subjek fiqh tahun 6, iaitu pertama zakat, kedua haji dan umrah, yang ketiga sembelihan, yang keempat korban, yang kelima akikah, dan keenam pengurusan jenazah. Okey. Untuk buku scrap tak ada untuk ibadah atau fiqh tak ada kat buku scrap. Sebab kamu ambil markah daripada amali solat. Okey. Okey, boleh tutup sound kalau tak ada soalan. Okey, baik. Untuk subjek fiqh ini, kalau kamu tengok, yang pertama zakat, yang kedua haji dan umrah. Okey, sembelihan atau korban. Akikah, pengurusan jenazah. Kalau ikutkan sebenarnya sikit je. Okey. Zakat ya lain. Haji dan umrah ya okey, lebih kurang. Sembelihan, korban, akikah sama, lebih kurang. Konsepnya sama, iaitu mengorbankan binatang kerana Allah Subhanahu Taala. Kemudian yang terakhir pengurusan jenazah. Okey. Kita hafisan kita adalah pengurusan jenazah. Itulah. Dan jenazah juga kematian juga adalah perakhiran untuk kita semua juga. Jadi dia tak last. Bagus, cantik susun. Okey. Jadi kalau ikutkan, kalau tengok kat sini ada 4 saja. Zakat 1, haji dan umrah. Dah. 2, sembelihan, korban, akikah 1, 3, pengurusan jenazah 4. Okey. Dan di sini rukun Islam sampai ke haji dan umrah. Sampai ke haji dah. Okey. Umrah ni bukan fardu, tetapi sunat. Okey. Boleh? Okey, yang selain tu adalah sunat. Melainkan jenazah lah, pengurusan jenazah tu fardu kifayah. Okey. Sembelihan, kurban, kalau kamu tidak mampu, tak perlu buat. Kalau ada duit pun, tak payah buat pun tak apa. Tapi sebaiknya buat. Okay, akikah sama kalau untuk menunjukkan kesyukuran kita atas kelahiran anak. Kalau ada duit, buat. Kalau tak ada duit, tak payah buat, tak apa. Okay? Faham jadi tapi haji pun sama. Haji walaupun fardu, tapi bagi mereka yang mampu. Okay, mampu bukan dia pelbagai pelbagai sebab.
Okay, bukan hanya mampu sebab duit je. Kamu ada duit tapi kamu tak ada kekuatan. Kamu tak ada kesihatan. Kamu tak ada masa yang sesuai. Okay. Tak boleh juga. Betul tak? Ataupun sekarang vaksin. Okay. Kalau tak ada vaksin tak boleh pergi buat haji dan umrah. Nampak tak? Okay. Jadi kena lengkap lah dia punya keperluan tu. Bila cukup tapi kita tetap tak nak pergi, itu berdosa. Okay. Kena dapat visa kebenaran tu pun bukan senang. Okay. Kita ulang kaji balik. Saya tengok pada zakat. Zakat yang biasa. Apa saja tajuk, kita tengok dulu pengertian dia. Kena tahu dulu. Nak mulakan sesuatu, kita tahu dulu apa perkataan zakat ni. Okay, ingat. Bahasa dia apa? Dari segi bahasa perkataan zai, kaf, alif, tambah mutah. Apa ni zakat? Bahasa dia bersih atau subur. Subur tu kalau kamu tanam pokok, kalau dia subur, dia tak akan tumbuh besar. Okay. Tapi dari istilah ni, apa dari sudut pandang Islam? Islam pandang kata apa zakat ni? Okay, mengeluarkan harta tertentu. Tak semua. Tertentu. Itu penting. Kepada golongan tertentu. Jadi kita keluarkan harta kita yang tertentu. Kita bagi kepada golongan tertentu. Bukan semua orang. Hanya asnaf. Golongan tertentu saja yang berhak menerimanya. Asnaf lah. Yang berhak terima. Tak semua orang dapat. Okay. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Nampak 3 situ. Okay. Harta tertentu. Golongan tertentu. Syarat yang tertentu. Nampak tak? Jadi 3-3 ni kena ada. 3-3 ni kena cukup. Okay. Jelas Okay. Ni dalil. Tak apa boleh baca sendiri. Kita dah baca sebelum ni. Yang itu Allah mengarahkan kita untuk membayar zakat. Zakat ni salah satu pada fardu. Hukum rukun iman, rukun Islam. Jadi wajib mesti buat. Okay. Hukum zakat fardu ain. Kamu belajar ni lah. Kelas Al-Quran dan fardu ain. Kafah. Ni lah fardu ain. Okay. Kepada fardu kifayah yang tadi. Pengurusan jenazah fardu kifayah. Fardu kifayah ni. Fardu kifayah ni kena buat. Tetapi apabila ada orang buat. Maka kewajipan tu terangkat pada kamu. Kamu tak payah buat. Nampak tak? Itu fardu kifah. Fardu kifayah. Okay. Jadi fardu ain pun zakat ni dia kepada orang tertentu saja yang cukup. Okay, syarat. Okay. Kalau dia macam ni. Kamu cukup syarat sama ada kamu cukup syarat untuk mengeluarkan zakat ataupun kamu cukup syarat untuk menerima zakat. Faham tak? Orang yang nak keluarkan zakat kena ada syarat dia. Orang yang nak terima zakat pun kena ada syarat dia. Nampak tak? Jelas Senang je. Jelas. Okay. Panas hari ni. Minum air dulu. Bismillah. Okay. Bahagian zakat pun ada 2. Fitrah dengan harta. Fitrah ni badan, harta ni pada harta. Badan adalah diri kita. Okay. Itu dibayar zakat fitrah semasa bulan Ramadan dan Syawal. Kan? Itu pada tubuh badan. Maksudnya bila bayar tu ikut badan orang tu. Ada berapa? Okay. Kalau dalam keluarga kamu ada berapa orang? Tanggungan tu orang yang menanggung kamu tu yang kena bayarkan. Faham tak? Ayah kamu contoh ada kena kira anak berapa, isteri ada mak ayah nenek ke apa dalam tanggungan dia. Dikira orang. Okay. Dikira orang. Tapi kalau harta tu, yang bahagian kedua, harta tu, harta yang dimiliki tu. Harta ni dari segi bisnes, gaji, emas perak ke apa yang kita ada. Harta. Benda tu luar dari kita. Harta benda. Okay. Ni badan. Nampak tak? Dua-dua ni kena. Dua-dua ni kena zakat. Nampak tak? Macam mana kira dia? Zakat fitrah dikira dari badan. Bila kata badan, kamu kena ingat senang je. Badan dengan harta. Bila kata badan, berapa badan? Apa tubuh badan kat dalam keluarga kamu?
Jadi ayah kamu seorang, 1. Mak kamu seorang, 2. Abang ada 2, 4 dah. 4 tak? Kamu 5 atau ada adik seorang 6. Ada 6. Jadi ada 6 tubuh badan kat situ dan 6 ni perlu bayar zakatnya. Nampak dikira macam mana? Okay. Kalau harta pula, dia kira dari benda yang kita milik. Faham tak Dari segi, ini pun ada, tak semua kena. Memang kita benda yang kita miliki ni ada banyak. Cawan, contoh cawannya, pensilnya, tu benda yang kita miliki. Tapi adakah benda itu dikenakan zakat? Tak. Hanya sebahagian benda sahaja yang dikenakan zakat. Okay, tapi tu nanti dulu. Okay, kita tengok dulu pada zakat badan, fitrah. Ini antara syarat-syarat wajib zakat fitrah. Mesti orang Islam, merdeka, mempunyai harta, hidup pada akhir Ramadan. Apa tak? Bila cukup ni, dia kena bayar. Okay, contoh. Contoh. Islam. Kalau dia bukan Islam, tak payahlah. Tak payah nak bayar. Okay. Dia kena orang Islam. Tapi merdeka, itu zaman sekarang tak adalah. Hamba sahaya, tak ada kat zaman sekarang, tak ada. Okay. Jadi, dia mempunyai harta melebihi keperluan hariannya. Jadi bukan tergolong dalam golongan asnaf, orang yang patut dapat zakat. Okay. Dia bukan itu. Dia kena memberi zakat. Okay. Dan dia hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Kalau dia dah meninggal dunia, dia tak payah dibayarkan zakat atas badannya. Okay. Faham bila kata hidup pada akhir Ramadan, kalau awal Ramadan tu, dia hidup lagi. Lepas tu dia meninggal dunia, pertengahan ke atau sebelum pertengahan tu. Tapi kamu tak bayar zakat lagi. Tak bayar zakat, tak perlu bayar zakat kepada dia. Faham Okey, ini bahan-bahan dia, ingat je. Lepas tu hukum, ni penting. Hukum ni orang selalu keliru sebab dia berguna perkataan. Kalau boleh kita lukis. Buat peta minda, kita lukis. Kita buat apa dalam, kalau boleh siapa ada buku, tulis. Alang-alang ni. Ada buku tulis? Ada. Okey, buku tulis tu buka. Kamu buat garis melintang. Okey. Daripada garis melintang tu, kamu buat waktu dia. Daripada contoh, kamu buat daripada kanan ke kiri. Contoh, kanan ke kiri kan. Wajib. Ya. Kanan ke kiri. Sepanjang bulan Ramadan harus. Okay, mulakan dengan tu. Sepanjang bulan Ramadan harus. Okay. Kemudian diikuti dengan wajib. Wajib mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Ikut urutan Terbenam matahari pada akhir Ramadan. Okey, jap, mula-mula awal. Awal harus. Okey, daripada awal hingga akhir bulan Ramadan. Okey, awal hingga akhir Ramadan harus. Tapi bila terbenam je matahari, bila terbenam matahari itu habislah berpuasa, betul tak? Malam raya tu. Jadi terbenam matahari ni waktu maghrib lah kita nak buka puasa. Waktu maghrib kita nak buka puasa. Itu wajib masa tu. Waktu wajib. Okay. Kemudian esoknya, seterusnya afdal. Selepas solat subuh sebelum mengerjakan solat sunat hari raya. Maksudnya selepas solat subuh tu, kadang orang keluar lah kan. Siap-siap sedia, ada yang pergi kubur lah. Ada yang pergi ziarah kawan dia. Ada yang siap nak masak jamuan hari raya kan. Ada yang tidur terus. Okay. Sebelum datang waktu duha, dalam keadaan waktu duha sikit tu, dah siang sikit untuk solat raya. Betul kan? Macam tu kan? Biasa kan? Okay. Jadi antara waktu tu, afdal. Afdal ni bagus. Paling bagus bayar masa tu. Okay. Kemudian,
makruh, iaitu selepas solat akhir raya. Selepas solat akhir raya. Tadi sebelum antara subuh hingga ke solat raya makruh. Harus Allah sasul ni. Afdal. Lepas tu daripada selepas solat raya tu buat garisan air raya tu makruh selepas solat raya. Dan yang terakhir haram selepas terbenam matahari 1 Syawal. Jadi dari selepas solat raya tu sampai Zuhur, sampai Asar, sampai sebelum Maghrib, dia tak bagi lagi. Lepas masuk Maghrib tu terbenam matahari 1 Syawal tu haram. Dia berdosa besar. Okay, sebab tak bayar zakat. Zakat kan sebahagian daripada fardu ain. Nampak tak? Jelas tak? Jelas. Okay, Jelas. jadi buat nombor. Cabut buat nombor. Kalau ada pensel buat nombor. Okay. Buat pada harus dulu. Okay, 1. Okay, tulis. 1 dekat harus. Buka tak muka surat? Buka tak buku ni? Saat cakap-cakap ni kamu buka ke tak? Buka. Okay, bagus. Okay. Nombor 1 harus. Okay, nombor 2 wajib. Nombor 3 afdal. Nombor 4 makruh. Nombor 5 haram. Susun balik macam tu. Susun. Okay. Boleh tak? Mulakan dengan harus dulu. Diikuti dengan wajib, afdal, makruh, haram. Itu pergerakan masa dia. Okay. Okay dah. Ada soalan tak? Tak apa Tak ada. Okay, kemudian kita ulang kaji zakat harta pula. Tadi kita dah tengok zakat badan kan. Misalnya kata badan tubuh badan dikira badan orang kat dalam keluarga tu. Sekarang harta pula. Benda yang dimiliki kita. Benda yang kita miliki. Bahasa Melayu Ustaz pun serabut dah. Okay. Benda yang harta yang kita ada. Tak semua benda yang harta kita ada kena zakat. Tengok dulu pengertian. Memerlukan harta tertentu. Sama je kepada golongan yang berhak menerima dengan syarat yang tertentu. Ini samanya zakat. Okay. Yang tadi pun sama. Tapi harta yang wajib dikeluarkan zakat hanya 5 sahaja. Kalau kamu ada 5 ini, kamu kena zakat. Tak kisahlah. Bukan salah satu Bukan kalau kamu ada 5 ni, kamu kena bayar salah satu saja. Tak ada. Kalau kamu dapat 1, kamu kena bayar 1. Kalau kamu ada yang 2, kamu kena bayar 2 juga. 1 dan 2. Kamu ada 3, 1, 2, 3 kena bayar. 4, 1, 2, 3, 4 kena bayar. Kamu ada yang 5, 1, 2, 3, 4, 5 kena bayar. Nampak tak? Bukan salah satu Asalkan kamu ada harta ni. Yang pertama, emas, perak dan mata wang. Bila kata mata wang ni gaji lah. Okay? Gaji kamu. Okay? Itu pun ada kiraan dia. Okay? Kita tak perlu pergi lebih dalam benda tu. Ada nasab dia. Jadi kalau kamu ada duit sikit je, tak payahlah. Tak kenalah zakatnya. Okay? Emas pun kalau ringan sangat, ada timbangannya tu, tak payah kena. Perak pun sama. Okay? Tak apa. Tapi kalau ada, ni untuk pengetahuan kamu sebagai ada jannam. Okay? Kemudian yang kedua, perniagaan. Kalau kamu ada bisnes dan untung tu pun ada kiraan juga, kamu kena juga. Okay? Jadi bila zakat ni dia kena ikut satu masa syarat dia kena cukup. Nanti kita tengok syarat yang bawah ni. Yang penting kena tahu dulu. Yang ketiga, binatang ternakan. Kamu ada binatang ternakan yang kamu bela. Okay? Untuk kamu jual lah. Okay? Ataupun kamu guna. Okay? Kena juga harta. Kemudian yang 4, buahan dan bijian. Kamu ada tanaman buah-buahan dan kamu ada tanam biji-bijian. Pun kena harta. Yang kelima, harta galian tanaman jahiliah. Rikas. Okay? Pun kena zakat. Okay? Okay. Faham tak? Zakat ni? Faham. Faham. Okay. Maksudnya faham je. Rikas tu apa? Ustaz rikas. Pendek. Ingat tak Ustaz tengah gambar itu?
Kita tak ada ni, tanah rikas ni. Maknanya dia orang kafir dulu, orang kafir jahiliah dulu, diorang tanam harta-harta diorang. Okay. Lepas tu bila kita korek, jumpa harta tu. Itulah kena zakat lah. Faham harta karun lah. Bahasa lain dia. Faham tak? Tutup pula. Faham tak? Faham. Okay. Tak apa. Kita tengok syarat dia. Macam tadi kan, ingat pengertian mengeluarkan harta tertentu kepada golongan yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Tengok syarat. Ni syarat dia. Harta yang wajib dikeluarkan zakat, itu syarat. Syarat wajib zakat pun syarat. Orang ni pada orang. Okay, pertama Islam, kedua merdeka, lepas tu cukup nisab. Sukatan. Berat tu. Timbangan dia tu. Okay. Kemudian 4 cukup haul tempoh 1 tahun. Pusingan. Okay. Bulan Islam. Kemudian sempurna milik, maknanya kamu punya, bukan orang punya. Kamu curi, contoh curi harta, curi emas, harta kamu curi tu tak payah bayar zakat. Lebih salah lah. Kan? Maksudnya, ataupun kamu kongsi-kongsi beli emas. Emas tu bukan kamu punya seorang, dikira dengan orang lain juga. Okay? Tapi kalau timbangan dapat dibahagikan, timbangan tu cukup nasab, kamu kena. Okay, nampak tak? Mana kena kamu yang miliki. Senang je ni. Okay. Lepas tu tadi kita dah ceritakan tentang mengeluarkan harta tertentu kepada golongan yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Kita dah tengok dah. Harta tertentu kita tengok dah yang ni. Emasnya, perniagaannya, binatang ternakannya, buah-buahan dan bijian semua tu. Itu kan. Kemudian syarat tertentu, Islam, merdeka, cukup nisab, cukup haul, sempurna milik kan. Kemudian kita tengok yang golongan yang berhak, golongan yang tertentu berhak menerima. Sama juga fitrah juga tadi. Okay. Golongan yang berhak iaitu dipanggil asnaf. Okay. Asnaf zakat ada 8. Okay. Fakir. Ni tengok perangan ya. Fakir ni dia paling teruk, bukan paling teruk, paling susah lah. Okay. Tidak ada harta, tak ada mata pencarian, tak ada kerja lah. Ataupun punya harta hasil yang sikit. Keperluan asas tu, dia dapat dia setengah, tak sampai pun keperluan asas tu. Okay. Keperluan asas ni dia lain, dia ikut tempat dan zaman. Okay. Keperluan asas zaman sebelum merdeka dengan hari ni berbeza. Okay. Hari ni kalau kamu bawa RM1 pun, kamu zaman tu dah macam orang kaya dah. Kamu semaya, kamu bawa RM10. Oh, saya bawa RM10. Pada zaman 50-an, kamu ada RM10 tu macam, kamu ni orang kaya, bawa duit banyak-banyak. Dia budak bawa duit banyak-banyak. Padahal hari ni RM10 tu sekejap habis. Beli McDonald dah habis dah. Kan? Jadi ikut zaman. Okay. Keperluan asas ni ikut zaman dengan tempat. Okay. Kalau kat Malaysia mungkin murah sikit. Kalau kamu pergi London contoh. Tak beli mahal. Jadi harta, bukan harta. Bukan harta, panggil apa? Keperluan lah, keperluan kamu. Gaji kamu kat sana. Okay. Harta kamu lah, harta lah. Okay. Mungkin di sana nampak sikit, tapi mahal. Tapi mungkin di sini, tapi barang-barangannya murah. Nampak tak beza Jadi kena ikut tempat dengan masa. Keperluan asas ni. Okay. Itu fakir. Mana dia tak ada harta,
dia tak ada duit langsung, atau kalau ada pun tak sampai kepada keperluan asas tu. Okay, itu fakir, memang miskin habis. Okay, miskin pula dia ada harta. Okay, dia macam level paling bawah ni fakir, daripada tak ada langsung sampai ada, kalau ada pun dia ada setengah aja. Okay, tak cukup untuk keperluan asas tu. Okay, tapi miskin pula dia ada harta, tapi sekadar dapat menampung separuh atau lebih keperluan semasa bagi diri dan keluarga dan tanggungannya. Jadi daripada separuh tu, separuh ke bawah tu fakir, separuh ke cukup ni miskin. Jelas tak? Jelas. Faham tak? Faham kan? Okay, ni contoh ni sahabat jari Ustaz. Okay, yang bawah ni tak ada, ibu jari ni tak ada langsung sampai setengah duit dia untuk keperluan asas. Ni atas ni keperluan asas. Ini fakir. Daripada setengah ni sampai cukup-cukup kat atas ni, itu miskin. Segerak sikit. Okay, nampak lebih daripada tu dah ada duit lah. Okay. Okay. Jadi orang miskin atas tu je. Dua orang ni je. Dua golongan ni. Okay. Yang kedua, amil. Amil ni orang bekerja. Orang yang tukar pemungut zakat ni. Orang kata, alah kau buat kerja baik kan. Ambil zakat takkan nak kena bayar juga. Yelah, aku pergi tempat tu, naik motor, isi apa? Minyak ke isi air? Sekarang air pun mahal. Kan? Nak beli air pun kena bayar duit. Pakai duit juga kan. Nak isi minyak pakai duit. Nak masa lagi. Okay, nak duduk nak tunggu orang lagi. Nak ambil duit orang. Nak proses keluarkan resit, zakat dan sebagainya. Ataupun kat tempat pusat zakat. Orang kerja nak buat dokumen. Nak simpan nama orang. Bila nak bayar, bila nak bagi duit kat orang ni. Semua tu. Nak check dia ni fakir ke, nak check dia ni miskin ke. Kan? Itu amil. Okay. Boleh bayar gaji dia daripada harta zakat tu. Okay. Mu'allaf. Mu'allaf ni orang yang baru nak masuk Islam. Kadang bila orang masuk Islam ni, keluarga dia orang buang. Jadi dia tak ada harta, tak ada apa. Kita boleh bantu dia. Okay. Kemudian hamba. Hamba ni lagilah. Bila kita diberi peluang, Tuhan dia kata. Okay. Tuhan dia kata, siapa boleh beli hamba aku ni dengan harga-harga ni, aku bebaskan dia. Merdekakan dia. Jadi orang pemimpin contohnya boleh gunakan harta zakat ni, okey, saya beli harga, guna duit zakat beli hamba ni. Jadi hamba ni bebas, boleh. Okey, mereka yang berhutang, ni ada orang hutang. Hutang ni benda yang menempati syarak lah kan. Kenapa kamu banyak hutang ni? Sebab saya banyak hutang ni sebab suka main judi. Tak boleh. Dapat duit zakat dia pergi main judi lagi. Kan? Salah. Ataupun saya kenapa banyak hutang ni sebab saya suka bermewah. Saya beli kereta mahal, beli rumah mahal, banyak hutang. Nak minta zakat. Mana boleh? Okay? Tapi dia hutang ni sebab dia memang perlu. Dia macam tadi mungkin fakir atau miskin. Dia guna hutang untuk selamatkan diri ke, nak beli beg anak ke, apa? Nak tulis untuk anak masuk sekolah ke, nak bayar yuran ke, terpaksa guna. Atau nak bayar bil ke, bayar sewa ke. Semua hutang-hutang tu boleh dibantu dengan duit zakat. Jelas Fisabilillah, orang yang berjuang atau berjihad demi kepentingan menegakkan Islam. Fisabilillah ni dulu orang yang pergi perang. Tapi sekarang fisabilillah ni diberi maksud menuntut ilmu pun fisabilillah boleh dapat. Okay. Mengajar pun boleh fisabilillah. Okay. Faham Mengajar agama contoh. Macam ustaz lah. Contoh. Mengajar. Okay. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Mereka yang kehabisan belanja untuk meneruskan perjalanan yang bertujuan baik. Kamu nak pergi, zaman dulu kalau nak pergi mana-mana kena jalan kaki. Betul tak? Atau naik unta ke naik kuda kan. Jalan kaki, tiba duit habis. Ada masalah yang tak dapat kepastian lah. Tiba duit dia habis tengah jalan, boleh bantu. Nak pergi mana? Saya nak pergi
Contoh, saya dari Mekah, saya nak ke Madinah. Nak pergi buat apa? Nak pergi belajar. Contoh. Tapi habis duit. Boleh tolong. Guna duit, zakat. Tapi kalau kamu nak pergi mana? Saya daripada New York nak pergi ke Las Vegas. Nak apa? Nak main judi. Nak pergi main judi. Okey, boleh tak tolong? Astaghfirullahaladzim. Pening kena. Okey, tak boleh tu. Nampak tak? Tujuan kena baik. Okay, setakat ni Asnaf ni kenal tak? Kenal. Okay. Mungkin kita, salah seorang kita daripada kita, Asnaf kan? Tak kisah. Bukan bila kata, oh kau ni Asnaf, maknanya kau ni darjat kau hina. Contoh. Tidak sama sekali. Okay. Mungkin nasib dia, Allah uji dia dengan kemiskinan. Allah mungkin uji kita dengan kekayaan. Oh, kaya ni kena uji juga tau. Kamu ada duit. Kamu nak guna duit tu untuk kebaikan ke untuk kejahatan? Allah uji juga dengan duit ni. Kan? Lepas tu kesihatan diuji juga. Kamu sihat. Okay? Kamu sihat ni buat apa? Masa sakit pun sama. Jadi kita jangan hina orang kata engkau ni miskin lah. Engkau ni orang asnaf lah. Patut dapat zakat lah. Okay? Kita tak tahu nasib yang diterima oleh mereka dan kita. Mungkin ujian mereka lebih mudah daripada kita. Kita diuji dengan duit, dengan kesenangan, kita lupa Allah. Mereka uji dengan kesusahan, mereka ingat Allah. Jadi kita jangan ukur orang dengan harta. Okay? Tapi ukur dengan hati. Okay? Taqwa. Nabi Allah pun cakap macam tu. Berfirman macam tu. Jelas ni apa kebaikannya. Jadi apa saja kebaikan zakat ni menyucikan harta benda. Macam tadi pengertian zakat apa? Menyucikan atau subur. Kan? Jadi dia menyucikan harta benda kita. Jadi harta kita yang banyak tu dengan sebahagian kita bagi kepada orang yang susah, orang yang memerlukan. Jadi sebahagian yang lain tu dia telah disucikan. Okay? Harta pun kena jaga. Okay. Antaranya lain adalah menjauhi sifat hasad dengki. Bila kita saling membantu orang lain, kita tak ada lagi sifat hasad dengki. Yang miskin tengok orang kaya dengkinya. Kan? Yang kaya pula tengok orang susah, kau ni hina lah. Tak ada. Tak ada dah perasaan tu. Okay. Sebab itu berkaitan dengan menjauhi sifat bakhil kat bawah tu. Sebab kita bagi. Zakat ni kita bagi kat orang. Duit kita. Orang bakhil ni macam kita belajar dekat akhlak kan. Antara sifat bakhil kan. Kita dah belajar. Kat subjek akhlak. Ingat tak? Bakhil. Jadi orang kedekut. Jadi bila kita dah bayar zakat tu. Jadi kita dalam masa sama kita dapat menjauhkan sifat. Okay, daripada sifat bakhil. Nampak tak? Menyelam sambil minum air. Bukan saja dapat menyelam, minum air lagi. Okay? Bukan saja dapat pahala bayar zakat, tapi dapat menjauhkan sifat bakhil dan juga menyucikan harta kita. Dan yang paling penting antara semua hikmah ni, dan bukan saja zakat tapi semua ibadah adalah apa? Kat situ. Apa yang Ustaz tak sebut lagi? Apa dia? Cuba jawab sikit. Senyap semua ni. Apa dia yang Ustaz tak sebut lagi? Benda ni penting untuk semua ibadah ada. Apa dia Arsyad? Solat. Tak, hikmah zakat ni. Menyucikan harta benda betul. Menjauhkan sifat hasad dengki, menjauhi sifat bakhil. Tapi yang hikmah yang paling ada untuk semua ibadah. Apa dia? Saya tahu, jihad. Tak, dekat situ. Tengoklah gambar tu. Mana? Apa dia? Bersyukur. Ya, mensyukuri nikmat Allah. Tengok kat bawah tu. Ada buku tak? Tengoklah buku. Kan ada 4 situ. Saya ada cerita menyucikan harta benda, menjauhi sifat hasad dengki, menjauhi sifat bakhil. Satu lagi saya tak sebut,
Mensyukuri nikmat Allah. Tak Allah. bersyad. Okey. Jadi mensyukuri ni, berterima kasih pada Allah ni untuk semua ibadah. Boleh tak? Kenapa kamu solat? Kerana mensyukuri nikmat Allah. Kenapa bayar zakat? Kerana mensyukuri nikmat Allah. Kenapa berpuasa? Kerana mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Apa lagi tak sebut lagi. Mengucap 2 kalimah syahadah boleh lah. Mensyukuri nikmat Allah. Kenapa pergi buat haji? Mensyukuri nikmat Allah. Nampak tak? Kenapa baca Quran? Mensyukuri nikmat Allah. Nampak tak? Ibadah tu sendiri. Kamu belajar, kita belajar ni. Ibadah tu sendiri kenapa? Sebab apa? Sebab untuk mensyukuri nikmat Allah. Sebab apa Nabi Muhammad SAW macam kita biasa suat cerita. Okay? Nabi Muhammad SAW solat sangat lama sampai luka-luka. Okay? Lutut dia dan sebagainya. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, kenapa kamu nak solat teruk ni? Kan dosa kamu diampunkan oleh Allah. Nak diampunkan. Nak sibuk apa? Memang confirm syurga. Kan? Paling terbaik pula tu. Tapi apa Nabi Muhammad SAW jawab? Adakah aku bersyukur? Aku adalah hamba yang bersyukur. Apa tak syukur tu? Okay? Maknanya kalau kata hikmah ni, kalau ada soalan pasal hikmah ni, kami cakap lah mensyukuri nikmat Allah. Boleh tak? Boleh. Apakah hikmah berpuasa? Mensyukuri nikmat Allah. Kena tak? Kena kan? Kenapa kamu kenapa kamu nak solat? Apakah hikmah solat 5 waktu sehari semalam? Kerana mensyukuri nikmat Allah. Kan? Boleh? Jelas senang. Hari ni kita habis buat zakat. Okay? Okay. Latihan sekejap. Saya tutup dulu. Okay. Kamu boleh jawab. Buka mic. Siapa kat sini tahu pengertian zakat? Saya. Apa dia? Suci dan subur. Apa dia? Suci dan subur. Suci dan apa? Suci dan subur. Okey. Bersih. Bersih suci samalah. Okey. Okey, kat sini yang lain. Pengertian zakat 3 tu. Syarat mengeluarkan zakat. Tak. Ayalah. 3 tu. Tertentu tu. Mengeluarkan zakat dengan syarat tertentu. Tak, pertama harta. Mengeluarkan harta tertentu. Harta tu. Keluarkan harta tertentu kepada golongan yang tertentu. Golongan tertentu dengan syarat lebih tahu pula dengan syarat yang tertentu. Ingat semua senang je, 3 tu je. Mengeluarkan harta tertentu kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu. Senang je. Okey. Dalil pun ada banyak boleh tengok. Okey, apakah hukum zakat? Wajib boleh. Satu lagi apa? Fardu kifayah. Zakat lah. Fardu? Bukan zakat. Ain. Bukan fardu kifayah. Fardu? Ain. Ain. Fardu kifayah tak wajib. Fardu kifayah kalau seorang, tekanlah seorang dah bayar zakat, semua orang tak bayar zakat dah. Itu fardu kifayah. Okay, fardu ain semua orang. Yang cukup syarat kena. Okay, senang je. Okay, yang lain ni sembahyang arsyad je senyap. Yang lain ni senyap ni kenapa? Okay, sembahyang dengan arsyad senyap. Jangan jawab. Okay, yang lain. Berapakah bahagian zakat? Jabbar, Fasha, Alia, Hazim, Balkis, Akif dengan Arif. Berapa bahagian zakat?
Jawab. 2. Okey, apa dia? Zakat fitrah dengan zakat harta. Okey, betul. Okey, zakat fitrah tu apa? Zakat harta, fitrah? Fitrah apa? Body. Ayo. Zakat harta, fitrah adalah apa? Zakat Zakat badan. zakat badan. Tengok buku je, tak apa. Ustaz tak marah. Aduh korang. Okey, bagus. Okey. Syarat dia wajib ke, okay, tak apalah. Kita tengok masing-masing. Okey, itu sajalah untuk hari ni. Jadi Ustaz harap kamu tengok ni. Kalau Ustaz tanya betul tak boleh jawab. Padahal ada buku depan mata. Okey. Yang Balkis senyap, Azim senyap, Alia senyap. Fasha dia nak keluar dah. Akif dan Arif pun senyap. Bukanlah main yang risau. Okey, kita bincang dalam macam mana kelas. Apa? Sebelum Ustaz tanggung kelas kita. Faham tak berkenaan tajuk zakat ni? Faham. Kita duduk kelas ni. Okey, jangan lupa Ustaz ajar ni. Okay, insyaAllah Ustaz harap jelas apa yang Ustaz terangkan. Okey, dan saya nak ingatkan juga lagi tugasan. Angkat tangan siapa yang dah hantar. Ustaz, saya dah Dekat ni. hantar pagi semalam. Saya suruh angkat tangan je, bukan jawab. Angkat tangan je. Okey, Jabar. Lagi? Tak, saya suruh bagi tahu. Okey. Angkat tangan. Jabar seorang je. Okey, yang lain jangan lupa esok last Esok hari Jumaat last. Pastikan hantar esok InsyaAllah. 5 tugasan tu. Kalau siapa yang 5 tu lah. Okey, itu saja. Jadi ada masa sikit lagi ni Ustaz nak kamu teruskan buat, siapkan, yang tak siap tu buat tugasan. Okey. Malak mana tak ada pula. Dia banyak tanya Ustaz semalam. Okey. Siapa lagi tanya Ustaz semalam? Okey. Tanya Ustaz yang risau. Ustaz boleh bantu. Okey. Jadi dan saya nak ingatkan lagi, PKK akan jadi bulan 15 bulan November, 15 hingga 18 November. Jadi kena ulang kaji dah sekarang. Okey. InsyaAllah bagi siapa yang tak buat amali, syafawi, apa ni? PCHI. Siapa yang tak buat tu kena buat juga pada bila buka sekolah nanti. Masa sebelum ambil EPKK tu kena buat juga. Okey. Okey, itu saja. Jadi saya tangguh kelas kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.